Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muslim selaku pensyarah bagi kursus KPP 3014. Penghasilan video ini adalah bagi memenuhi tugasan ulasan ilmiah di dalam skop tajuk pembelajaran dan tingkah laku pelajar. Setelah beberapa pilihan dibuat, satu jurnal telah dipilih bagi memenuhi tugasan ini. Satu jurnal yang dipilih adalah faktor sosialisasi dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universiti Putra Malaysia pada tahun 2021 yang ditulis oleh 5 orang ilmuwan hebat. Objektif kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa terdapat 4 objektif utama yang dikemukakan, di mana mengkaji pengaruh faktor sosialisasi dan tingkah laku agresif pelajar. Kedua, menentukan perkaitan antara faktor sosialisasi dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Ketiga, perbezaan jantina dengan tingkah laku agresif pelajar. Keempat, menentukan perbezaan jantina dengan faktor sosialisasi. Langkah pertama, sebelum dapatan dibuat adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan faktor persekitaran sosial. Faktor persekitaran sosial merujuk kepada cara mempengaruhi atau menjadi sumber pembelajaran kepada proses pembentukan tingkah laku seseorang melalui pelbagai corak pembelajaran sosial seperti maklum balas, dorongan dan sebagainya. Ia juga membawa maksud kepada elemen-elemen kemanusiaan seperti pengaruh dari ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat yang diterima oleh seseorang semasa menjalani proses kehidupan mereka. Namun, apakah yang menarik perhatian saya menerusi kajian jurnal ini, di mana ia mengaitkan pembelajaran sosial dari perspektif Islam. Di dalam surah Al-Syams ayat ke-8 hingga 10 memberi penjelasan bahawa proses pembentukan kepribadian manusia dipengaruhi oleh elemen ilham, sama ada ia menuju ke jalan yang baik maupun buruk, dan manusia dibekalkan dengan akal untuk memilih jalan mana yang harus mereka ikuti. Jadi berbalik kepada objektif yang pertama, iaitu apakah faktor persekitaran sosial yang boleh mempengaruhi pembentukan jati diri setiap individu. Menerusi dapatan kajian yang dilakukan, terdapat 4 faktor utama yang menyumbang pada objektif tersebut, iaitu faktor ibu bapa, faktor rakan sebaya, faktor sekolah dan guru, dan yang terakhir, faktor globalisasi dan media massa. Ibu bapa juga hendaklah memantau dan mengawal selia akademik anak-anak mereka. Kajian menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa dalam aktiviti persekolahan anak-anak adalah penting dalam membantu perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Ibu bapa yang menyertai aktiviti persekolahan anak-anak mereka, menghadiri perjumpaan dengan guru, membantu anak-anak menyiapkan kerja sekolah dan memantau pergerakan mereka akan mempengaruhi pencapaian akademik anak-anak mereka. Semakin aktif ibu bapa memberi perhatian kepada kerja sekolah anak-anak, semakin banyak perhatian diberi kepada pergerakan tingkah laku mereka, maka semakin tinggi pencapaian kanak-kanak tersebut. Bagi faktor rakan sebaya, pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. Hasil dari perkembangan intelek, sasiah, emosi dan sosial. Misalnya, kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai mulia yang positif daripada mereka. Faktor sekolah dan guru. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti P dan P dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondisi juga memudahkan proses P dan P serta membantu perkembangan kognitif efektif dan psikomotor pelajar. Faktor yang terakhir iaitu faktor globalisasi dan media basah. Pembelajaran pemerhatian sangat bernilai bagi menerangkan tingkah laku manusia yang kompleks. Sebagai contoh, media sangat berpengaruh terhadap pendidikan, tingkah laku dan kepribadian anak. Televisyen misalnya merupakan satu contoh alat yang banyak mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Banyak tingkah laku yang tidak sopan dan agresif ditiru melalui model di dalam TV. Dalam ledakan teknologi industri dan media, kanak-kanak mudah saja dipengaruhi oleh ejen sosialisasi seperti media. Berdasarkan maklumat yang diperolehi menerusi jalan tersebut, secara ringkasnya faktor persekitaran sosial, terutamanya ibu bapa, rakan sebaya, guru, media massa dan sebagainya memainkan peranan yang cukup penting dalam pembentukan jati diri individu.
Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahawa urusan mengembangkan potensi dan pendidikan bukan hanya terletak di dalam konteks persekolahan semata-mata, malah perlu dilakukan secara holistik oleh semua pihak. Perkara yang saya nak tekankan di sini adalah diri kita sendiri dan bagaimana sistem pendidikan negara kita boleh mencorakkan kepribadian jati seseorang itu. Diri kita yang mencorak bagaimana masa hadapan kita bakal berlaku. Diri kita yang akan membentuk kepribadian yang unggul pada masa hadapan. Ini kerana apa? Kepribadian seseorang apatah lagi sebagai pelajar merupakan cerminan akhlak dan pembinaan jati diri yang kukuh dan terpuji. Sekian daripada saya, terima kasih.